Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar untuk bahagian yang kedua, bab 2 matematik tingkatan 3, iaitu bentuk piawai. Okey, dalam video kali ini kita akan belajar bahagian B, iaitu bentuk piawai. Okey, perkara pertama dalam bahagian B, apa itu bentuk piawai ataupun mengenal bentuk piawai. Okey, bentuk piawai ialah satu cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk A darab 10 kuasa N, di mana A itu berada di antara 10 hingga 1 dan N ni ialah integer. Okey, N tu ialah integer. Okey, perkara kedua, nak menukar nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, contohnya 657 nak tukar pada bentuk piawai. Okey, bentuk piawai ni, okey, kita tahu dia mesti bentuk A darab 10 kuasa N. So, A ni dia nombor tunggal. Okey, maksudnya kalau nombor integer biasa, nombor bulat antara 1 hingga 10. Kalau di dalam bentuk perpuluhan, okey, kalau bentuk perpuluhan, okey, dia mesti 1.2 contohnya, ataupun 3.6 contohnya. Okey, dan titik perpuluhan tu mesti berada di sebelum nombor yang sebelah kiri sekali. Okey, dia berada di sebelum nombor sebelah kiri tu sekali. Faham ya? Okey, sekarang soalan A 657. Okey, so nak tukar pada bentuk piawai, so kita bergerakkan. Sebenarnya dekat hujung 7 ni ada titik perpuluhan, tapi tak tulis sebab ni nombor bulat. Jadi titik perpuluhan ni kita kena gerakkan ke sebelah kiri. Berapa langkah? Okey, 1, 2. Dia sampai sebelum nombor 6 tu. Okey, titiknya bergerak sebelum ke nombor 6. Okey, tak boleh lebih daripada nombor 6. So, dia akan jadi macam mana? 6.57. Okey, bila nombor ni dah tukar jadi bentuk perpuluhan, maka dekat belakang tu ada darab 10 kuasa N. So, berapa nilai N tu? So, N ni kira berapa langkah titik tu bergerak? 1, 2. So, 2. Okey, sebab dia bergerak ke arah kiri, maka tandanya akan jadi positif. Okey, dia berlawanan. Okey, kalau nombor tunggal tukar pada bentuk piawai, kalau ke arah kiri pergerakannya, dia akan jadi dia punya kuasa akan jadi positif. Kalau dia bergerak ke kanan, dia akan jadi negatif. Okey, so tengok contoh B pula. Okey, 0.00000049. Okey, banyak sangat kosong ni. So sekarang kita nak pindahkan titik perpuluhan tu ke arah kanan. Okey, sebab apa? Dia mesti nombor sebelah kiri ni mesti integer. Okey, integer. Okey, dia tak boleh kosong. Kosong ni bukan integer. So kita kena gerakkan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sampai 4 sini. Okey, jadi jawapannya 4.9. Okey, darab 10 kuasa berapa? So, berapa pergerakannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pergerakan, jadi 10 kuasa 8. Okey, tadi saya kata kalau pergerakannya ke sebelah kiri, maka dia punya kuasa akan jadi positif. Kalau gerak ke kanan, kuasanya akan jadi negatif. So, sekarang dia punya titiknya bergerak ke arah kanan, maka 8 ni akan jadi negatif. Okey, negatif. Alright, contoh C pula. Okey, 438 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, sekarang ini bukan nombor bentuk piawai sebab dia tak boleh 438. Okey, dia mesti tukar pada bentuk perpuluhan. Jadi 438 ni, okey, titiknya berada di sebelah kanan sekali. So bergerak ke arah kiri 2 langkah, 1, 2. Okey, sebelum nombor 4 ni. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam 4.38 darab 10 kuasa berapa? Dia bergerak ke arah kiri. Bila gerak ke kiri, dia punya kuasa akan jadi positif. 2 langkah. So, dia positif 2. Ini baru pecahan yang ni, 438. Jangan lupa, dia punya
soalan masih belum siap. Ni ada lagi. Okey, darab 10 kuasa negatif 4. Darab 10 kuasa negatif 4. Okey, sekarang kita ingat balik hukum indeks. Okey, kalau asasnya sama, maka dia punya indeks kita boleh terus tambahkan. Okey, kalau darab, indeks ni kita kena tambah. So 4.38 darab 10. Okey, 2 tambah negatif 4. Okey, 2 tambah negatif 4, 4.38 darab 10 kuasa. Okey, kalau tak mahir boleh guna kalkulator, tak ada masalah. So 2 tambah kurungan negatif 4. Jawapannya ialah negatif 2. Okey, dah siap. Okey, tengok contoh D pula. 0.0573 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, ini sama lebih kurang macam soalan nombor C. Okey, jadi 0.057 ni kita kena pindahkan titik perpuluhan ni ke kanan, ke arah kanan. Okey, supaya dia dapat satu bentuk nombor perpuluhan. Okey, jadi ni titik perpuluhan dia bergerak 2 langkah ke kanan. 1, 2. Okey, sampai sini 5.73. So 5.73 darab 10 kuasa berapa? Kalau bergerak ke kanan, kuasanya akan jadi negatif. So 2 langkah, so 10 kuasa negatif 2. Ini baru kita jadikan bentuk piawai 0.0573 ni. So jangan lupa soalan masih belum siap lagi, iaitu kena darabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Darabkan 10 kuasa negatif 3. Okey, so hukum indeks, kalau asas sama, kalau darab, indeksnya kita boleh. Okey, kalau asas sama, okey, kalau darab, indeksnya kita boleh terus tambahkan. Jadi 5.73 darab 10 negatif 2 tambah negatif 3. Okey, kalau tak mahir, boleh guna kalkulator, tak ada masalah. Okey, negatif 2 tambah kurungan negatif 3. Okey, jawapannya ialah negatif 5. Okey, so itu cara kita nak menukarkan suatu nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, sekarang tengok contoh yang ketiga pula. Okey, contoh ketiga apa dia? Menukar nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey, tadi nombor tunggal kepada bentuk piawai, sekarang terbalik pula. Contoh permudahkan, soalan A 7.29 darab 10 kuasa 6. Okey, jadi dia berlawanan lah daripada tadi tu. Kalau tadi nombor bulat tu, okey, 657. Okey, bila nak jadikan bentuk piawai, titik perpuluhan di sebelah kanan dia akan bergerak ke kiri, dia positif. Sekarang 7.29 ni, kita tulis balik. 7.29 ni dia akan bergerak balik, okey, 6 langkah ke arah kanan. Okey, dia lawan balik. Okey, jadi 6 langkah macam mana nak buat? Okey, 6 langkah ni titik perpuluhan, gerak 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi yang ada tambahan tempat pada lompat-lompat titik perpuluhan ni, kita letakkan nombor kosong. Okey, 0, 0, 0, 0. Okey, jadi jawapannya berapa? 729 0, 0, 0, 0. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Okey, contoh yang kedua, soalan B, 3.14 darabkan 10 kuasa negatif 3. Okey, ini sama juga macam soalan B untuk contoh soalan yang kedua tadi. Okey, sekarang kalau tadi dia punya titik perpuluhan daripada kiri bergerak ke kanan. So kalau nombor bentuk piawai tukar pada bentuk tunggal, dia punya titik perpuluhan ni kalau dia kuasa negatif, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Okey, dia gerak macam mana? Tengok kan. Okey, so 3.14 dia akan bergerak ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Kemudian titiknya kat mana? Sini. Yang betul-betul dekat anak panah ni. So yang kosong ni nak buat apa? Letakkan nombor kosong. 0, 0, 0. Okey, jadi jawapannya
0.00314. Okey. So kita dah selesai membuat contoh untuk nombor 3, tukar bentuk piawai kepada nombor tunggal. So kalau bentuk piawai tukar pada nombor tunggal, dia agak senang sikit lah. So kalau dia ke kanan, dia akan jadi positif. Kalau dia bergerak ke kiri, ini dia punya kuasa. Kalau pergerakannya kuasanya ke arah kanan, kuasanya akan jadi positif. Kalau ke kiri, dia negatif. Pergerakannya negatif. So yang keempat, operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Yang pertama, operasi tambah dan tolak. Contoh, hitung dan beri jawapan dalam angka bererti. 2.73 darab 10 kuasa 3 tambah 5.92 darab 10 kuasa 3. Yang ni kita akan tengok dia punya kuasa dulu. Ini 10 kuasa 3, ini 10 kuasa 3. Kalau tambah atau tolak, mudah saja. Kita cuma tambahkan dia punya nombor yang kat depan saja. 2.73 ditambahkan dengan 5.92. Buat macam mana? 2.73 tambahkan 5.92. Kita buat kurungan. So yang kuasa ni sebab dia sama 10 kuasa 3. 10 kuasa 3, ni pun 10 kuasa 3. So just tulis balik darab 10 kuasa 3. Sekarang kita guna kalkulator. 2.73 tambahkan dengan 5.92. Jawapannya ialah 8.65 darab 10 kuasa 3. So soalan B pun sama juga. 4.27 darab 10 kuasa 5 tambah 9.35 darab 10 kuasa 5. Tengok kat sini dia punya kuasa sama 10 kuasa 5. 10 kuasa 5 tak ada masalah. Jadi kita cuma tambahkan yang 4.27 kita tambahkan dengan 9.35. So 4.27 tambahkan dengan 9.35 darab 10 kuasa 5. Sebab dia sama, kita buat sekali je. So sekarang kita guna kalkulator. 4.27 tambahkan dengan 9.35. Jawapannya ialah 13.62 darab 10 kuasa 5. Dah siap ke belum? Belum. Kenapa belum siap? Sebab jawapan ni dia bukan dalam bentuk piawai. Bentuk piawai titik ni mesti berada sebelum 1 kat sini. So kita kena pecahkan pada 13.62 ni kepada bentuk piawai. Jadi titik ni kita pindahkan satu langkah ke sebelah kiri. Dia jadi macam mana? 1.362 darab. So bila dia bergerak ke arah kiri, bentuk nombor tunggal kepada bentuk piawai, maka dia akan jadi negatif. Silap. Kalau bentuk nombor tunggal kepada bentuk piawai, dia bergerak satu langkah ke arah kiri, maka kuasanya akan jadi negatif. Negatif berapa? Sebab dia gerak satu langkah je ke sebelah kiri. So negatif 1. Negatif 1 darab 10 kuasa 5. Jadi kita selesaikan yang bahagian belakang ni, hukum indeks. Jadi 1.362 darab 10 kuasa 1. Bila darab dia akan jadi tambah. So negatif 1 tambah 5, kalau tambahnya kita boleh guna kalkulator. Negatif 1 tambah 5, jawapannya ialah 4. Jadi jawapannya 1.362 darab 10 kuasa 4. So baru siap. So sekarang kita sambung lagi. Untuk contoh C, 5.8 darab 10 kuasa 6 tambah 2.7 darab 10 kuasa 5. Sekarang masalah kat sini dia punya kuasa dah tak sama. Ini 10 kuasa 6, ini 10 kuasa 5. So bila dah tak sama, kita tak boleh simply terus tambahkan 5.8 dengan 2.7.
So kita kena kecilkan nombor yang besar ni. 6 ni lebih besar daripada 5. So kita kena kecilkan 6 ni, dia akan jadi 1 tambah 5. Okey, so macam mana nak buat? 5.8 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 5. Ini yang pertama. Okey, kemudian darab 2.7 darab 10 kuasa 5. Okey, kemudian kita selesaikan yang ni. Okey, 5.8 darab 10. Okey, 5.8 darab 10. Okey, kalau tak mahir boleh guna kalkulator. 5.8 darabkan dengan 10. Jawapannya 58. Okey, 58 darab 10 kuasa 5 darab 2.7 darab 10 kuasa 5. Okey, sekarang tengok dia punya kuasa. Okey, dah pun sama. Ini 10 kuasa 5. Ini pun 10 kuasa 5. Barulah kita boleh terus tambahkan 58 tambah pula 58. Okey, salah pula tulis tu punya operasi. Okey, 58 tambah 2.7 darab 10 kuasa 5. Okey, 58 tambah 2.7 kita boleh guna kalkulator. 58 tambah 2.7, jawapannya ialah 60.7 darab 10 kuasa 5. Okey, sekarang yang dekat sebelah depan ni, okey, ni bukan, kita kena tukar kepada bentuk nombor tunggal. So titik peluhan dia akan bergerak ke sebelah kiri satu langkah. So bila nombor tunggal tukar pada bentuk piawai, okey, dia akan jadi negatif. Okey, 60 pula. Okey, so 6.07 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, silap. Kuasa negatif 1 pula. 10 kuasa 1. Okey, darab 10 kuasa 5. Okey, sekarang kita boleh selesaikan yang ni guna hukum indeks. Kalau asasnya sama, operasinya darab, maka dia punya indeks kita boleh tambahkan terus. Jadi 1 tambah 5 akan dapat 6. Okey, jadi jawapannya dah tak muat ruang pula. Okey, 6.07 darab 10 kuasa 6. Okey, itu contoh bagi C. Kemudian contoh bagi D pula, 2.3 darab 10 kuasa 5 tolak 4.6 darab 10 kuasa 6. Okey, ini pun sama. Tengok dia punya kuasa tak sama. Ini 10 kuasa negatif 5, ini 10 kuasa negatif 6. Okey, sekarang ni negatif 5, negatif 6, kita kena pecahkan nombor yang besar. Walaupun negatif 5 ni lagi besar daripada negatif 6, tapi kita anggapkan 6 ni lagi besar sebab kita nak pecah supaya dapat macam ni. Negatif 1 dengan negatif 5. Supaya ini negatif 5, ini pun dapat negatif 5 supaya sama. Okey, so jadi macam ni sekarang. 2.3 darab 10 kuasa 5 tolak, okey, ni kita buat bracket, 4.6 darab 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa negatif 5. Okey, sekarang kita nak selesaikan 4.6 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, so yang depan tulis balik 2.3 darab 10 kuasa negatif 5 tolak. Okey, 4.6 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, kalau tak mahir kita boleh guna kalkulator. 4.6 darab 10 kuasa negatif 1. Jawapannya ialah 0.46. 0.46 darabkan dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, sekarang nampak dia punya kuasanya dah sama. 10 kuasa negatif 5, 10 kuasa negatif 5. Baru kita boleh buat operasi tolak. Okey, jadi 2.3 tolakkan 0.46 darab 10 kuasa negatif 5. Okey, kita guna kalkulator. 2.3 tolakkan 0.46. Okey, jawapannya ialah 1.84 darab 10 kuasa negatif 5. Okey, so dah siap contoh soalan D. Okey, sekarang kita tengok pula operasi, contoh bagi operasi darab dan bahagi. Okey, operasi darab dan bahagi, contohnya hitung dan beri jawapan dalam angka bererti. Okey, 4.6 darab 10 kuasa negatif 4 darab 2.3 darab 10 kuasa 6.
Okey, sebab ini darab, so kita boleh ambil contoh hukum indeks sebagai cara penyelesaian. Jadi kita boleh asingkan 4.6 darabkan dengan 2.3. Okey, 4.6 darabkan 2.3. Okey, ni yang pertama. Kemudian dia punya kuasa yang kat belakang tu 10 kuasa negatif 4 dengan 10 kuasa 6. Asas yang sama 10 dengan 10. Maka ini operasi darab, indeksnya kita boleh terus tambahkan. Jadi darabkan 10 negatif 4 tambahkan dengan 6. Okey, sekarang kita guna kalkulator. 4.6 darabkan dengan 2.3, jawapannya 10.58 darab 10. Okey, yang kuasa ni negatif 4 tambah 6, jawapannya 10 kuasa 2. Okey, dah siap ke belum? Belum. Okey, kenapa belum? Sebab nombor depan ni bukan dalam bentuk piawai. So kita kena pindahkan titik ni ke sebelah kiri. Satu langkah sebelah kiri. Maka 10 silap. Okey. So bila pindah ke sebelah kiri dia akan jadi 1.058. Okey. Jadi bila nombor tunggal jadikan bentuk piawai, kalau bergerak ke kiri dia akan jadi positif, dia berlawanan. Okey, 10 kuasa 1 sebab dia bergerak satu langkah aja. Darab 10 kuasa 2 sama dengan, so yang belakang ni kita boleh selesaikan menggunakan hukum indeks. Kalau asasnya sama, operasi darab, maka indeksnya kita boleh terus tambahkan. Jadi 1.058 darabkan 10 kuasa 1 tambah 2 akan dapat 3. Okey, so dah siap contoh A. Okey, contoh B pula. 6.8 darabkan 10 kuasa negatif 3 per 4 darab 10 kuasa negatif 6. Ini pun sama, kita boleh menggunakan hukum indeks sebagai cara penyelesaian. Okey, yang bahagi ni tak ada masalah, kita boleh buat macam terus. 6.8 bahagi 4 darab 10. Okey, negatif 3 negatif 6 sebab dia punya asas sama 10, bila bahagi indeksnya akan jadi tolak. So negatif 3 tolakkan negatif 6. Okey, yang depan ni kita boleh gunakan kalkulator. 6.8 bahagikan dengan 4 ataupun kita perkan dengan hilang. 6.8 perkan dengan 4, jawapannya ialah 1.7 darab 10. Okey, yang belakang ni kita boleh gunakan kalkulator juga, tak ada masalah. Negatif 3 tolak kurungan negatif 6, hilang lagi. Okey, negatif 3 tolak kurungan negatif 6, jawapannya ialah 3. Silapan. Okey, jawapannya ialah 3. Okey, itu ialah contoh pengiraan yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, dan jawapan dalam bentuk angka bererti. Okey, akhir sekali dalam bab ini kita nak tengok perkara yang kelima, iaitu penyelesaian masalah melibatkan nombor dalam angka bererti. Contohnya, kira luas segi empat tepat dan beri jawapan dalam bentuk 3 angka bererti. Okey, so dia punya panjang 0.285 meter, lebarnya 0.182. Jadi dia nak soalan, dia suruh kira luas. So luas segi empat ialah panjang darab lebar. So luas panjang darab lebar, panjangnya 0.285, lebarnya darabkan 0.182. Okey, so kita guna kalkulator. 0.285 darabkan dengan 0.182 sama dengan 0.05187. Okey, sekarang dia nak jawapan dalam bentuk 3 angka berti. So kena ingat balik dia punya law dia ataupun dia punya syarat-syaratnya. Okey, nombor di sebelah depan ni kosong tidak dikira sebagai angka berti. Jadi mula daripada belakang sini 1, 2, 3. Tengok nombor sebelah kanan lebih daripada 5. So 8 ni akan tambahkan dengan 1. Jadi jawapannya 0.0519. So dapat jawapan dalam bentuk 3 angka bererti. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita dah selesai mempelajari keseluruhan untuk bab yang kedua, matematik tingkatan 3, iaitu apa tajuk tadi? Tajuknya ialah bentuk piawai.
Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!